Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini di penghujung bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Marilah sama-sama kita kembali menyambung pengajian menerusi kitab Hakikat Asy-Syaitan Ar-Rajim bab yang ke-6 ke surat 45. Cuba. Bab yang ke-6 ini sangat penting kepada kita untuk mengetahui berkenaan perjanjian yang membahayakan di antara Allah Subhanahu wa taala dan iblis tentang kedudukan anak Adam. Bab ini akan membincangkan bagaimana iblis itu mempunyai beberapa perjanjian dengan Allah. Dan perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian untuk melakukan kesesatan ke atas anak cucu Adam. Dan perjanjian-perjanjian tersebut telah pun diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merestuinya, dan perjanjian-perjanjian tersebut termaktub di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membongkarnya, mempelajarinya satu persatu berkenaan dengan perjanjian antara iblis la'natullah dengan Allah. Ada lebih kurang 5 janji dia, perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Iblis adalah syaitan durjana dan jahat. Ia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai syaitan. Itulah makhluk yang menjauhkan diri daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-36. Maksudnya, maka keduanya Adam dan Hawa ditipu oleh iblis yang selaku syaitan dan dapat dikeluarkan dari syurga tempat yang kedua-duanya berada ketika itu. Apa yang dimaksudkan dengan syaitan di dalam ayat tersebut ialah iblis. Iblis adalah merupakan ketua kepada syaitan. Ketua syaitan. Dan syaitan ini sebagaimana yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang sebelum ini,
melibatkan makhluk-makhluk yang lain juga. Antaranya manusia. Manusia juga sebahagian daripada syaitan. Jin sebahagian daripada syaitan. Haiwan sebahagian daripada syaitan. Semua makhluk-makhluk yang saya nyatakan itu dipengaruhi oleh iblis. Iblis yang mempengaruhi manusia menjadi syaitan. Dia mengkaderkan, membentuk dan melahirkan manusia-manusia yang tidak taat dan patuh kepada Allah, termasuklah mendurhakai Allah, mengkufuri Allah Ta'ala. Begitu juga dengan jin. Jin ini juga adalah di antara makhluk yang turut dikaderkan oleh iblis untuk menjadi sesat, untuk menjadi makhluk yang langgar perintah Allah, menjadi makhluk yang tidak taat dan patuh kepada Allah, dan menjadi makhluk yang mensyirikkan Allah, mengkufuri Allah Ta'ala. Sebab manusia ni ada yang beriman, ada yang kufur. Jin pun begitu, ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi kedua-dua makhluk ini dipengaruhi oleh iblis. Dan yang ketiganya ialah haiwan, binatang, seperti binatang buas ataupun binatang yang merosakkan kehidupan manusia, tanaman manusia, mengancam kehidupan manusia, membahayakan manusia, maka dia termasuk di antara binatang ataupun makhluk yang turut dipengaruhi oleh syaitan untuk mengancam dan merosakkan kehidupan manusia. Cuma binatang ini dia tidak termasuk dalam kategori beriman dan kufur, sebab dia tidak ditaklifkan, tidak dibebankan oleh Allah dengan kewajipan-kewajipan. Cuma dia menjadi makhluk yang liar, yang menjadi makhluk yang boleh mengancam nyawa manusia, yang boleh merosakkan tanaman manusia, harta benda manusia dan sebagainya. Dia juga dipengaruhi oleh unsur-unsur kesyaitanan, iblis. Inilah makhluk yang bernama iblis ni. Dia ketua ataupun bos kepada makhluk-makhluk yang dikenali dengan syaitan. Perjanjian ini antaranya yang disebut setelah iblis diusir keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga, dalam keadaan ia dilaknat dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menyesal sedikit pun, bahkan tidak pernah bertaubat kepada Allah, dan semakin bertambah sombong dan angkuh. Ia berterusan melakukan kejahatan ke atas Adam dan anak cucunya sehingga hari kiamat. Dengan itu berlakulah satu bentuk perjanjian di antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Sebelum iblis ni keluar daripada syurga, bila Allah Taala dah laknat dia, apabila Allah Taala dah usir dia keluar daripada syurga, dia sebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam AS, lalu dia minta dengan Allah beberapa perkara. Lalu antara perkara yang diminta dengan Allah Ta'ala ini adalah dalam bentuk perjanjian dia dengan Allah Ta'ala. Dia berjanji. Kita jangan ingat iblis ni dia tak ada janji apa-apa dengan Allah. Dia ada janji. Dan perjanjian inilah yang seharusnya dan semestinya diketahui oleh manusia. Kita duk ingat iblis ni kafir, iblis ni tak boleh dah nak beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi kita lupa, dia akan menghasut dan menggoda kita supaya kita jadi macam dia. Sebab dia ada janji dengan Allah Ta'ala. Sebelum dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga ni, ada berapa perjanjian. Perjanjian tersebut mengandungi beberapa perkara. Yang pertamanya, apa dia? Iblis memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya sehingga hari kiamat. Ini dia diminta dengan Allah Ta'ala. Sebelum dia nak rosakkan anak Adam ni, kalau dia mati awal, hero mati awal, habis cerita. Kan? Hero Tamil ke hero Hindustan mati awal, habis. Sebab itu hero Hindustan, hero Tamil kok mana pun dia tak mati, kan? Jadi iblis ni, benda pertama yang diminta dengan Allah, dia mesti panjang umur dulu, baru dia mudah buat kerja. Kalau dia pendek umur, nak buat kerja macam mana? 2-3 pusingan dah mati dah. Ya?
Jadi macam mana cara dia? Yang pertama, dia minta dengan Allah supaya dia dipanjangkan usia oleh Allah. Sebab dia tahu Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Tak boleh buat apa. Remote control dia ada di tangan Allah Ta'ala. Bila-bila masa, anytime Allah Ta'ala matikan kita. Bila-bila masa makhluk yang bernama Iblis ni pun akan dimatikan oleh Allah. Dia tahu yang tu. Sebab Iblis ni tok guru kepada segala tok guru. Dia duduk lama dalam syurga. Lalu antaranya dia sebut kepada Allah, dan Allah Ta'ala cerita dalam surah Sad ayat yang ke-79. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Mula-mula diminta Iblis memohon daripada Allah dengan katanya, wahai Tuhanku, tangguhkanlah umurku sehingga hari bangkit, hari kiamat. Diminta dengan Allah supaya Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai kiamat. Sampai dunia ni dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, baru masa tu dia mati. Kita boleh tak minta umur macam tu? Tak boleh. Kita manusia tak boleh. Minta pun Tuhan tak layan. Tak layan. Mana dalilnya lagi? Allah Ta'ala sebut. Lalu Allah menjawab permohonan itu dengan berkata, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Surah Sad ayat 80 hingga ayat 81. Allah berkata, sesungguhnya engkau adalah dari kalangan orang yang ditangguhkan umurnya, yakni tidak dimatikan, sehingga kepada waktu yang dimaklumkan, yakni hari kiamat. Allah Ta'ala proceed, approve. Allah Ta'ala lulus permohonan ini. Mana dalil ini? Ini ayat dia, surah Sad ayat 80 hingga ayat 81. Bila diminta dengan Allah panjang umur, Allah Ta'ala kata okey, panjang umur kamu. Aku tak akan matikan kamu sehinggalah hari kiamat. Panjang. Ila yaumin ma'lum, ila yaumil waqtil ma'lum, sehingga kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa dia? Yaumul qiyamah, bila hari kiamat baru kamu mati. Jadi sebab itu Iblis ni, dia seko je Iblis ni. Iblis ni makhluk dia panjang umur, dia tak akan mati. Jin macam mana? Jin bukan iblis. Walaupun iblis ni berasal daripada jin, tetapi iblis ni dia maqam dia tinggi lagi daripada jin. Jadi jin macam mana? Jin ni macam manusia. Dia ada waktu kematian dia. Cuma waktu kematian dia ada yang pendek, ada yang panjang. Kita sekarang ni umur 60-an meninggal dah. Umat Nabi SAW. Kalau kita banding dengan umat-umat yang terdahulu, ratusan tahun baru mati. Kita umat Nabi SAW, ghalibnya 60 tahun. Ikut umur Nabi SAW ketika mana dia wafat, 60-an. Sekarang ni ramai yang mati muda, 30-an pun mati dah. Pasal apa? Heart attack, jantung. Makan macam-macam, tak jaga kan? Macam-macam lah. Darah tinggi, kecil mani, pergi jantung, sumbat, habis. Tapi bila iblis ni nak samakan dengan jin, tak boleh. Adakah jin itu akan mati? Ya, jin akan mati macam manusia. Bila sampai masa dan sampai tempoh, dia akan pergi, dia akan meninggal. Dia tak akan panjang sampai kiamat. Ayat ini tak ada kena-mengena dengan jin. Ayat ini hanya spesifik, khusus untuk iblis la'anatullah. Ini kita kena faham. Cuma umur jin ni dipanjang juga. Ratus tahun pun ada. Ada setengah-setengah yang belajar syifa tu, dia lawan jin ni, jin ni ratus tahun, 100 tahun umur dia. Jin ni lah berapa puluh tahun, macam-macam lah. Dah nampak tua dah, ratus tahun umur dia. Tak kira lah tua tak tua pun, dia akan mati. Itu jin. Iblis yang durhaka itu mengakui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang ia memohon doa kepadanya. Sebab itu disebut dalam ayat Sad ayat 79, qala rabbi, telah berkatalah iblis, rabbi, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, maknanya dia mengakui Allah itu Rabb, Tuhan. Cuma dia kerah kepada.
dia langgar juga. Dia tahu benda tu salah, dia langgar juga. Dia tahu benda tu kufur, dia tetap juga menjadi orang yang kufur. Lalu permohonan iblis itu telah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat 80 surah Sad yang bermaksud sesungguhnya engkau adalah dari kalangan orang yang ditangguhkan umurnya. Ini perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama yang diluluskan oleh Allah Ta'ala, apa dia? Umur dia jadi panjang, tak mati. Sebab itulah manusia ni daripada Adam AS, orang yang dia duk lawan daripada syurga, sampailah Adam itu diturunkan ke bumi, dia lawan lagi Adam. Lepas tu bersilih ganti Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua dah meninggal, dah wafat. Yang ada sekarang ni siapa dia? Yang ada umat yang terakhir. Umat yang terakhir ni selepas kewafatan Nabi SAW, dia duk lawan juga ni. Dia duk ajak juga kita menjadi sesat. Dia tak mati lagi. Itulah iblis yang duk berlawan dengan Adam. Orang yang dilawan pun dah wafat, dah mati, dia masih ada. Macam mana rupa iblis, wallahu a'lam lah sekarang ni. Nak ceritanya Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Yang kedua, perjanjian yang kedua. Perjanjian yang kedua di antara dia dengan Allah Ta'ala ni, iblis ni. Iblis telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengganggu dan menghalang anak cucu Adam AS dari mengikut jalan yang lurus. Dia berjanji dengan Allah Ta'ala nak kacau kita, nak ganggu perjalanan kita ni supaya jadi bengkang-bengkok, tak lurus. Mana dalilnya? Surah Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahul azim. Iblis berkata kepada Allah, maka kerana engkau wahai Tuhanku telah menghukum aku sebagai makhluk yang sesat, demi Allah aku akan tetap mengganggu dan menghalang mereka, Adam dan anak cucunya, dari jalan yang lurus. Kemudian aku datang menipu mereka, yakni Adam dan anak cucunya, dari sebelah hadapan, belakang, kanan dan kiri mereka. Dan akhirnya tidaklah engkau dapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 16 hingga ayat 17. Antara benda yang diminta dengan Allah Taala ni, dia menghadap Allah dalam waktu yang sama. Sebelum dia keluar daripada syurga ni, sempat dia janji ni, dia kata dia nak kacau anak Adam. Dia nak ganggu anak Adam. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. La aq'udanna, aku nak kacau, aku nak ganggu, supaya anak Adam ni tidak mengikut sirataka, jalan engkau al-mustaqim, yang lurus, supaya dia jadi bengkang-bengkok. Lepas tu macam mana dia punya modus operandi dia, cara dia nak sesat tu, nak sesat macam mana? Thumma la'atiyannahum, aku datang kepada mereka. Aku datang kepada mereka min baini aidihim, daripada sebelah depan. Wa min khalfihim, daripada sebelah belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Berapa penjuru tu? 4 penjuru. Kita nampak 4 lebih lagi, semua sudut. Aku datang kok depan, aku datang kok belakang, aku datang kok kanan, aku datang kok kiri. Habis tu kita nak lari kok mana? Tak lari kita, dia kepung. Dia kepung. Cuma kita tak nampak, kita diberkas. Itu malah buat ibadat. Biasa tengok cowboy tu pakai tali naik kuda tu. Dia lempar kita, dia ikat kita macam tu. Tu tak bangun subuh tu. Setengah-setengah tu subuh gajah. Bukan gajah lagi, bangkai gajah dah habis waktu. Tak solat.
Kan? Tu yang payah nak buat ibadat, payah nak mengeluarkan sedekah. Pasal dia akan hasut kita ni depan, belakang, kiri, kanan. Habis ni. Tak boleh kod depan, kod belakang. Tak boleh kod belakang, kod kanan. Tak boleh kod kanan, kod kiri. Jadi kita akan hanyut dan kita akan termasuk di kalangan orang yang disesatkan oleh syaitan. Lalu disebut lagi kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akhirnya engkau tidak akan dapati mereka itu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kerja aku ni, kamu tidak akan dapat melihat manusia itu menjadi orang yang beriman, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja lebih 24 jam. Iblis ni dia tak tidur. Tak macam kita mengantuk je. Datang mengaji kuliah pun mengantuk. Dalam sembahyang pun tidur. Macam mana tu? Mula buat tanya hukum. Ustaz, kalau saya tidur dalam sembahyang macam ni, sah ke batal? Bagi saya kata empuk je. Tak payah jawab hukum. Kan? Nak ceritanya, manusia ni, dia tak boleh. Dia mesti penat, letih. Dan memang Allah Ta'ala jadikan malam untuk rehat. Siang untuk kita berusaha dan mencari rezeki siang. Malam untuk kita rehat. Itu time dia. Tapi iblis tak ada waktu rehat. Dia kerja lebih 24 jam. Kerja dia apa? Nak sesatkan kita. Masya Allah. Orang yang nak menyesatkan kita tak pernah lelah, tak pernah penat, tak pernah tidur. Kita yang nak disesatkan ni asyik lena memanjang. Lupa. Macam mana nak lawan tu? Sebab itulah kekuatan iman yang ada kepada kita, sifat iman dan takwa yang ada kepada kita menjadi benteng kita walaupun kita tidur. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita baca doa. Sebelum tidur tu ada bacaan dia, sebelum tidur tu ada ayat yang kita nak kena baca supaya apa? Terhindarnya kita daripada gangguan syaitan iblis ni. Dia rasa nak tidur je, tak baca doa, tak baca ayat yang membentengi, membentengi diri kita. 3 kul tu Rasulullah ajar, 3 kul tu. Apa dia? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu benteng. Rasulullah tak suruh baca satu Quran sebelum tidur. 3 ayat itu menjadi benteng. Benteng disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kita terhindar daripada gangguan makhluk ni. Sebab makhluk ni dia tak tidur. Dia akan lakukan sesuatu yang menyebabkan kita itu terganggu. Iblis mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang telah menghukumnya menjadi makhluk yang sesat. Namun usaha iblis amat hebat sekali, dengan berani ia bersumpah di hadapan Allah. Sekalipun ia mengetahui usaha yang dilakukan itu akan mengakibatkannya dihumban dalam neraka. Adakah permohonan ini diluluskan juga oleh Allah? Dia nak kacau kita sampai tahap ni Allah lulus ke tidak? Lalu Allah memberi jawapannya dengan menyatakan dalam ayat yang ke-18 surah Al-A'raf. Apa jawapan Allah kepada permintaan tadi? Qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amna jahannama minkum ajma'in. Allah Ta'ala kata apa? Keluarlah dari syurga sebagai makhluk yang hina dan dihalau keluar dari syurga. Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi neraka jahanam dengan golongan kamu yang derhaka semuanya. Allah Ta'ala kata, okey, tak apa. Kalau kamu nak sesatkan manusia, tak ada masalah. Kamu keluar dari syurga, kamu buat kerja kamu, siapa yang ikut kamu, aku akan sumbat dalam neraka. Luluh tak tu? Luluh tak tu? Walaupun indirect dia bagi. Walaupun tak secara langsung jawapan tu, tapi secara indirectnya Allah bagi signal, Allah bagi ke green light bahawasanya ikut kau, buat. Siapa ikut kamu, aku akan sumbat dia dalam neraka. Tu. Maknanya
Permohonan iblis nak ganggu kita depan belakang, kiri kanan, diluluskan juga oleh Allah. Kita kata apa pasal Allah luluh ni? Kacau ni, kita kata kacau. Kalau tak ada iblis, agak siapa nak kacau kita? Siapa? Kawan kita kacau kita. Kawan kita yang kacau kita tu pasal iblis juga kacau dia. Kawan kita yang menipu kita. Sebab apa? Sebab iblis suruh dia menipu, jadi dia pun menipu kita. Jadi ada iblis juga. Belakang tu ada iblis. Jadi iblis ni menjadi, iblis syaitan ni menjadi ujian yang sangat besar kepada manusia. Terutama kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah iman kita itu teruji dengan kekuatannya. Kalau tak ada iblis, pendek kata puak-puak kita ni pakai tidur je. Nak buat, tak nak buat ibadat sudah. Jadi bila Allah Ta'ala menjadikan iblis itu menjadi cabaran yang sangat besar kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sama ada kita ni ikut iblis ke neraka, ataupun kita ikut petunjuk Allah, kita ikut iman yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, la amna jahannama minkum ajma'in, siapa ikut kamu aku akan sumbat, penuhkan dia. La amna jahannama ni dia sumbat tu sendat. Biasa tengok sardin. Kita tak makan sardin. Makan sardin ni. Macam mana penuhnya sardin tu? Itu maksud la'amna jahannam. Dia sumbat. Maknanya neraka ni penuh. Penuh neraka ni. Dia tak longgar. Ramainya makhluk yang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita membaca ayat-ayat ni, balaghah Al-Quran itu memberi suatu keinsafan kepada kita. Kalau setakat kita baca terjemahan tak faham maksud dia, tak rasa apa. Tapi bila kita faham balaghah Quran, penggunaan kalimah-kalimah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa sesaknya neraka Allah Taala ni. Ramainya yang ikut iblis ni. Ramai yang ikut iblis ni. Itu yang kedua. Kedua apa dia? Dia minta dengan Allah nak kacau kita, nak ganggu kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, muslimin yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Yang ketiga, iblis berusaha untuk mengaburi pandangan mata anak cucu Adam dengan menjadikan amalan jahat dilihat sebagai baik. Ini juga menjadi sebahagian daripada modus operandi dia. Dia jadikan kita ni, anak Adam ni, benda jahat dilihat baik. Biasa dengar konsert amal, tapi berjoget, berdandut, kutip derma. Untuk apa? Untuk pembinaan surau. Tapi berjoget, berdandut. Benda jahat, benda maksiat dilihat baik. Jadi sebab itu, benda yang haram tak akan jadi halal. Haram tetap haram, halal tetap halal. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Cuma di tengah-tengah itu, kata Rasulullah, adanya mutasyabihat, perkara-perkara yang syubhah, yang keraguan antara halal dan haram itu. Jadi nak ceritanya, ini juga menjadi agenda penting kepada iblis, yang mana dia pun propose ke Allah. Dia minta dengan Allah Ta'ala supaya benda ni diluluskan. Jangan ingat dia kartun ke? Tak. Kita buat kerja tanpa perancangan, tanpa kelulusan, maknanya kerja kita lagi teruk dari iblis. Sebab semua agenda iblis dilulus oleh Allah. Perancangan iblis, agenda iblis, semua dilulus oleh Allah. Dia melalui proses kelulusan, approval. Yang ketiga, dia minta. Ini dalil dia dalam Quran. Sebab itu, kita kena bongkar ayat-ayat Allah ni, baru kita tahu apa perjanjian dia dengan Allah. Perjanjian dia dengan Allah ni yang ketiga. Dalam surah Al-Hijj ayat 39 hingga ayat 40.
Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksudnya iblis berkata, wahai Tuhanku, semua disebut ya Rabb. Qala rabbi, telah berkata Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku. Makna bersopannya dia, tapi tang sujud ke Adam tu dia tak nak. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana dia minta tu kebenaran daripada Allah itu macam seorang rakyat ataupun seorang yang masuk menghadap raja, sultan. Menghadapnya, ya Rabb. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menghukum aku menjadi orang yang sesat, nanti aku tetap akan menghiasi amalan jahat mereka dengan tipu daya, sehingga mereka yakni anak Adam nampak baik di bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali sebahagian dari hamba-hambamu yang dikurniakan keikhlasan. Dia kata kepada Allah, aku nak twist, nak tukar benda jahat tu nampak jadi baik. Ni ayat dia. Benda jahat tu nak nampak jadi baik. Itu jadi loteri kebajikan masyarakat tu. Orang lama-lama dia tahu. Yang muda-muda tak pernah dengar loteri kebajikan masyarakat ni. Loteri tu apa? Judi lah. Loteri kebajikan masyarakat. Allahu Akbar. Judi itu kebajikan. Ni dia ayat ni. Konser amal untuk masjid tapi maksiat. Ini dia. Apa dia? Riba, profit, keuntungan, tak ada masalah. Ini dia. Riba tu haram. Walaupun dia ada keuntungan, tapi keuntungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Macam-macam lah. Macam-macam. Jadi perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar ditukar pattern tu jadi nampak macam baik. Amalan itu ialah amalan yang tidak diredai oleh Allah. Amalan itu adalah amalan haram. Amalan itu adalah amalan maksiat, amalan mungkar, tapi dilihat baik. Dalilnya apa? Ini di ayat ni. Surah Al-Hijr. Pegang elok-elok ayat ni. 39 hingga ayat 40. Ini semua hafal Quran di depan. 39 hingga 40 surah Al-Hijr menceritakan kepada kita bagaimana agenda iblis ialah jadikan benda jahat itu dinampak baik. Masya Allah. Okey. Ini diminta Allah memberi kebenaran dan keizinan juga. Buat. Yang keempat, perjanjian dia dengan Allah. Perjanjian dia dengan Allah. Syarat sikit lagi. Yang keempat, dia berjanji dengan Allah. Iblis berusaha menyesatkan sekalian anak cucu dan keturunan Adam. Yang keempat, dia minta dengan Allah Ta'ala nak sesatkan semua sekali anak cucu Adam. Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maksudnya surah Sad ayat 82 hingga ayat 83. Iblis berkata, maka demi kekuasaan engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka anak cucu Adam kesemuanya kecuali sebahagian dan hamba-hambamu yang diberi keikhlasan. Semua diguna perkataan qala fabi'izzatika, demi Tuhan yang kekuasaan engkau ya Allah, aku nak menyesatkan anak cucu Adam kesemuanya kecuali sebahagian dari hamba-hambamu yang diberi keikhlasan. Kalau ada manusia yang kata, ya Allah, berilah kekuatan kepada aku untuk halang orang datang masjid, salin tak tumpah macam iblis. Kan? Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rezeki yang banyak kepada aku melalui sumber judi ni. Salin tak tumpah macam iblis. Dia mengakui Allah tapi kerja dia kerja jahat. Apa dia tadi lah? Suruh rezeki bertambah melalui judi. Kan?
Dia baca doa, tapi lepas tu dia buat kerja haram. Sama. Beradabnya dia, bersopannya dia minta dengan Allah, tapi permohonan dia tu semua permohonan yang merosakkan dan permohonan yang membawa kepada kejahatan. Jadi dia minta dengan Allah, dia nak hancurkan, dia nak sesatkan semua sekali anak Adam ni, melainkan di kalangan hamba-hamba yang benar-benar ikhlas. Melainkan hamba-hamba yang ikhlas ni maknanya hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang dilaknat itu telah bersumpah dan berjanji dengan Allah untuk menyesatkan hamba-hambanya dari kalangan anak cucu Adam. Iblis amat menyedari terdapat di kalangan hamba-hamba Allah yang mengikhlaskan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka dijaga dan dipelihara oleh Allah dari bahaya kesesatan yang dibawa oleh iblis dan kuncu-kuncunya dari kalangan iblis, syaitan. Kenapa dia istisnaiyah, maksudnya dikecualikan hamba-hamba yang ikhlas? Kerana dia tahu orang yang kuat iman, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah, Allah akan jaga. Sebab Allah Ta'ala protect melalui malaikat dia. Ada ramai orang tanya, apa kerja malaikat ni? Tak nampak pun. Apa kerja malaikat? Antara kerja malaikat ialah menjaga orang yang beriman daripada diganggu oleh syaitan iblis ni, diprotek kita. Kita kena ingat. Dan antara lain lagi, malaikat-malaikat rahmah ini ataupun malaikat-malaikat yang menjaga kita ni, dia mendoakan kebaikan untuk kita. Sebab itu kita kena buat benda baik supaya malaikat itu mendoakan kebaikan kepada kita. Diprotek. Dan perkara ini diketahui oleh iblis laknatullah. Sebab itu dia kata, kecuali hamba-hamba engkau yang mengikhlaskan diri kepada engkau, itu aku tak kacau. Yang lain, yang hanyut, yang lalai, aku kacau. Tapi dalam keadaan begitu dia kacau juga. Tapi susahlah dia nak masuk tu. Bukan senang dia nak masuk kan. Sebab itu kita tak boleh lalai. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberi jawapan terhadap kerancangan jahat iblis ini dalam firman-Nya menerusi surah Al-Hijj ayat 41 hingga ayat 43. Qala hadza siratun 'alayya mustaqim illa 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Maksudnya Allah menegaskan, inilah jalan jaminanku yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada bagimu, wahai iblis, apa-apa kuasa ke atas mereka, kecuali yang mengikutmu dari kalangan orang-orang yang sesat jalan. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu, iblis. Allah Ta'ala sound iblis. Allah Ta'ala kata, wahai iblis, ini jalan jaminanku, yakni Islam, keimanan. Kamu tidak boleh kacau dan kamu tak boleh ganggu. Ini yang disebut oleh Allah. Tidak ada apa-apa kuasa ke atas mereka, kamu tak boleh mempengaruhi mereka. Kamu tidak boleh menguasai hamba-hambaku ini yang beriman. Kecuali, kata Allah, mana-mana yang mengikutmu, yang terpengaruh denganmu, yang tergoda dengan kamu, itu bahagian kamu. Allah Ta'ala lepas sesiapa yang lalai, sesiapa yang tidak menunaikan kewajipan, itu menjadi bahagian kepada iblis. Kita kena ingat ayat ni, surah Al-Hijj. Sebab tu kita mesti menjadi orang yang benar-benar patuh kepada Allah. Kalau kita buat kerja yang bertentangan dengan Allah, kita ni jadi lauk iblis. Jadi makanan iblis, syaitan. Kalau kita tidak menunaikan apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu taala, kita menjadi sebahagian daripada orang-orang yang akan diratah oleh syaitan iblis. Sebab itu bila kita tersilap melakukan suatu benda maksiat, kita beristighfar, balik semula. Supaya apa? Supaya kita tidak ditambat oleh iblis, diheret dia. Kalau diheret, masuk ayat ni, sesiapa yang menurutimu, wahai iblis, dia menjadi bahagian kamu.
Tetapi selagi mana dia beriman, dia kuat iman, dia patuh, kamu tak boleh kacau. Kamu tak boleh kacau. Jadi sebab itulah banyak ayat-ayat yang menyebut bagaimana kita manusia ni mesti mengubah diri kita sendiri. Kita manusia ni kena ubah diri kita sendiri. Supaya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka, keadaan hidup mereka. Mereka sendiri kena berusaha. Kalau mereka itu menjadikan kehidupan mereka itu menghala ke arah yang tidak diredai oleh Allah, maka dia macam terlucut tali. Terlucut pergi kepada syaitan iblis. Jadi kita kena kembali balik, beriman kepada Allah, teguhkan amal ibadah kita kepada Allah, ada dosa cepat-cepat beristighfar dan bertaubat kepada Allah supaya kita tidak makin hanyut ditarik oleh syaitan iblis. Ayat ini mengesahkan keadaan perebutan iblis itu di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya malam ni sebelum kita masuk Ramadan ni, kita nak berhenti lama ni. Sebulan lebih juga kita berhenti ni. Yang kelima dan yang terakhir, perjanjian iblis dengan Allah Ta'ala yang diluluskan apa dia? Membinasakan anak cucu dan keturunan Adam. Dia nak membinasakan kita. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-62. Qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alai la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Maksudnya iblis berkata, khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit di antaranya. Surah Al-Isra ayat 62. Dia kata kepada Allah Ta'ala, iblis berkata, khabarkanlah kepadaku, inikah orang yang engkau mulia mengatasiku? Ditunjuk kepada Adam. Ya Allah, inikah dia orang yang mulia mengatasi aku? Gedebe dia. Samsing. Jika engkau beri tempoh, terus di warning. Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, mana engkau panjangkan umurku sampai kiamat, tentu aku akan menyesatkan zuriat keturunan dia. Tak bersisa. Aku akan sesatkan zuriat keturunan dia illa qalila. Mereka sikit je yang aku tak boleh sesat. Digagallah pasal Allah Ta'ala pelihara. Illa qalila. Maknanya ayat ini menunjukkan majoriti kita ni disesatkan oleh syaitan iblis. Majoriti. Minoriti je yang terlepas, yang betul-betul dapat mengikut jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Taala. Semua tu dia yakin, dia percaya dengan kekuatan dia, dia akan sesatkan semua. Illa qalila, melainkan sedikit, kata iblis laknatullah. Itu warning ayat ni, depan-depan ni. Wahai Allah, beritahu aku, adakah ini makhluk yang kau muliakan mengatasi aku? Itu dia marah tu. Sebab Allah Ta'ala muliakan Adam lebih daripada dia. Tu ni angin dia tu. Iblis ni ada angin ke? Iblis jangan main. Dia berangin ke? Dia ada angin dia. Kan? Terus dia warning. Dia kata apa? Aku, kalau kau panjangkan umur, aku akan sesatkan dia dan juga zuriat keturunannya. Habilicin. Ini merupakan suatu gambaran yang menunjukkan kepada kita keazaman yang kuat daripada syaitan, iblis syaitan ni, untuk menyesatkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah masuk neraka, dia nak jadi kita pun masuk neraka macam dia. Jadi bila kita belajar tentang iblis, tentang syaitan ni, sewajarnya untuk kita menginsafi diri kita muslimin yang dirahmati Allah, supaya kita tidak masuk dalam jerat syaitan iblis ni. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam ini
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan 5 perjanjian antara dia dengan Allah Taala ni yang kita pelajari pada malam ni menjadi panduan kepada kita, insya-Allah. Kita ingat elok-elok 5 benda ni. Semua 5 tu Allah Taala lulus. Allah Taala bagi ruang kepada iblis untuk lakukan kerja dia sepanjang hidupnya di atas muka bumi Allah SWT, sehinggalah dunia ini dikiamatkan oleh Allah Taala. Saya rasa sekadar itulah sahaja pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan kedatangan Ramadan yang bakal menjelang tiba tak berapa hari lagi ni, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini benar-benar kita manfaatkan, insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.